Menarik dalam Image Eye, siaran 21 Februari 2023. Si ada yang sayang. Nostalgia seni mengimbau zaman duo ibu dan anak, Oja dan Nas Atia. Single Bahar Oja pasti pilihan mencinta muzik tanah air. Jenayah pemerdagangan orang, apakah yang perlu masyarakat ambil berat? Juga cuti sekolah ini, jom kita buat aktiviti menarik hanya di rumah. Mainan stokin, jimat dan menyeronokkan. Lipat satu lagi. Okey. Satu lagi. Okey, macam mana papa? Okey. Okey. Okey, kenapa Papa Mama? Sebab apa? Sebab sekarang kan cuti sekolah. Ya, betul. Jadi mungkin ada di antara kita berinteraksi dengan anak kita cuti-cuti sekolah macam ni untuk membuat pelbagai aktiviti-aktiviti. Antaranya ni macam old school, berbalik kepada dulu-dulu. Origami. Origami. Melipat kertas. Yeah. Gunakan apa yang dekat rumah tu dulu. Tak payah membazir duit. Tak payah. Kan, carilah barangan-barangan kita semula dekat rumah untuk buat aktiviti bersama dengan anak-anak. Betul. Seperti hari ini. Ya. Kita akan bawakan kepada anda mainan stokin. Stokin yang tak digunakan. Gunalah yang tidak berbau. Ya. Jangan pula kita ambil stokin yang dah terpakai. Tapi terpakai tak apa. Kalau basuh, okey jugalah kan. Dia jangan yang dah terpakai, yang memang dah pakai banyak kali tak basuh-basuh tu. Itu problem. Jangan macam tu Okey. Assalamualaikum, selamat pagi. Ada bersama dengan saya Fazli Wat dan juga Haziq Husni. Ya, betul. Pada hari ini. Hari ini berapa bulan dah? Hari ini 21 Februari dah. Ini Selasa 21 Februari. Ya. Jadi kita dah pun melangkah ke bulan Februari ini dah nak sampai ke hujungnya lah. Okey, bulan Februari tahun ini sampai 28 hari bulan saja. So 8 hari saja lagi untuk kita habiskan bulan Februari yang penuh pantas ini. Betul. Begitu pantas sekali. Dan rakan anda semua yang mana dah ada aktiviti-aktiviti dan susun aktiviti-aktiviti, dan rakan semuanya lancar. Tapi apapun topik kita pada hari ini, kita nak bercakap tentang aktiviti-aktiviti yang disusun sempena cuti sekolah ini. Betul. Dan juga kita nak bercakap tentang anti pemerdagangan orang juga. Betul. Sebentar saja lagi. Yang sangat banyak kita dengar kes di mana ada rakyat Malaysia yang diperdagangkan sampai ke luar negara. Jadi, apa yang kita perlu tahu mengenai topik tersebut kita akan bincangkan kejap lagi. Sebelum tu, apa kata jom kita saksikan dulu. Ya. Ini tengok apa? Cuaca. Macam biasalah, kita kena tahu apa yang terjadi dekat Malaysia. Hari ini, dekat Kuala Lumpur, Kuching, Kota Kinabalu dijangka cerah, Fan. Ya, betul. Dekat Labuan dijangka hujan, Kelangan, Petaling Jaya cerah juga. Tapi kalau kita lihat keadaan cuaca sekarang ini, kita baca laporan ni pada sebelah pagi, tapi berkemungkinan besar juga di sebelah petang berkemungkinan ada hujan. Sebab dah 2-3 hari dah dekat KL ni hujan, dan juga berlaku banjir kilat. Kusangkakan panas hingga ke petang, rupanya hujan di tengah hari. Jadi kita harapkan anda semua dapat merancang aktiviti anda. Kita lihat mungkin ada amaran-amaran ataupun hujan berterus. Okey, nak tiada amaran. Tiada amaran, cantik. Jadi itu antara ramalannya lah. Betul. Okey, tapi kita ada beberapa berita juga yang kita nak sharekan kepada anda. Betul. Okey, ini berita luar negara di mana ada lagi gempa yang berlaku di Turki dan juga di Syria. Betul. 3 maut dan ratusan cedera gempa terbaru magnitud sampai 6.3 skala Richter. Betul. Ini merupakan gempa bumi susulan yang terus berlaku di Turki dan juga Syria. Dan kalau kita baca juga laporan-laporan yang telah pun dikeluarkan, sebenarnya berkaitan dengan gempa bumi ini, sebenarnya telah pun diramalkan oleh beberapa pakar-pakar meteorologi di sana. Dijangka akan berlaku beberapa gemparan ataupun gegaran susulan, dan kita lihat gempa bumi yang berlaku semalam terus mencatatkan 3 maut dan juga ratusan yang cedera. Dan kalau kita lihat juga gempa bumi yang berlaku tempoh hari juga, kata daripada Presiden Turki iaitu Recep Tayyip Erdogan mengatakan bahawa akan berlaku penambahbaikan ataupun mereka akan membuat semula kediaman-kediaman mereka di sana. Difahamkan ada lebih daripada 200,000 apartmen yang bakal dibina, melibatkan daripada 11 wilayah, dan persiapan ataupun mereka akan membangunkan semula kawasan tersebut bulan depan. Okey, itu orang kata pasca gempa yang akan disusunlah oleh Perdana Menteri Turki. Jadi diharapkan agar dipermudahkan urusan mereka supaya mereka dapat kembalikan hidup seperti sedia kala. Kalau kita tengok klip-klip video, Fan, bagaimana keadaan mereka sekarang di sana memang sangat-sangat menyentuh hati. Betul. Ada juga dari kita macam terfikir kan, selain pada kita memberikan kata-kata semangat, doa, kita juga dekat Malaysia ni ada juga menghulurkan sedikit bantuan lah untuk saudara mara kita yang berada di Turki dan juga di Syria. Okey, jadi itulah cerita update mengenai gempa bumi di Turki dan juga Syria. Kita ada, ini dia legend. Kita kata legend datang di Malaysia legend hari ini. Dia memang akan dia datang bawa anak dia.
Ya, hari ni memang anak beranak. Anak beranak? Saya anak, awak papa. Ini sebab apa? Sebab saya sambut hari lahir. Sambut benda dia tua sikit lah. Jadi ayah. Hari ini kita bersama dengan pasangan ibu dan anak. Ini Oja dan juga Nas Atia. Okey, untuk itu, untuk pengetahuan semua, jom kita macam nak flashback balik lah. Ini dia, nostalgia seni Oja dan juga Nas Atia. Jom. Beribu tetapi piatu. Daninas Huza Daud atau lebih popular dengan panggilan Oja, penyanyi era 1990-an, cukup versatil dan berbakat besar sebaris dengan penyanyi-penyanyi terkenal pada zaman itu. Kejayaan seni Oja bermula sebagai pelakon kanak-kanak yang membintangi drama balada anak jalanan sebelum beralih kepada kerjaya nyanyian. Popular dengan lagu berentak balada seperti Dasira dan Maafkanku Ibu, penyanyi berusia 44 tahun ini mempunyai 3 album solo dan 2 album duet bersama ibu saudaranya yang juga seorang penyanyi, Mastura Ali. Kemana tumpahnya kuah jika tidak ke nasi? Darah seni yang mengalir dalam diri Oja turut diwarisi daripada ibunya, Nas Atia. Pemilik nama sebenar Nas Malihan Ismail merupakan artis legenda dalam dunia seni suara. Alunan serta melodi indah dalam lagu Masih Ada Yang Sayang nyanyiannya sekitar era 80-an masih menjadi siulan dan dimainkan di corong radio sehingga kini. Lebih istimewa, dia turut merakamkan semula lagu tersebut bersama Oja pada tahun 2020 demi mengubat kerinduan peminat. Masih ada yang sayang padamu, masih ada yang rindu padamu. Mengapa disesalkan dirimu, senyum-senyum selalu. Masih ada. Oja juga tampil dengan sebuah lagu baru berjudul Aku Tidak Sempurna bersama kumpulannya Tunable Band sebagai penghargaan kepada mereka yang menyokong kerjayanya selama hampir 3 dekad. Dia menyifatkan lagu tersebut sebagai karya agung yang pernah dihasilkan sepanjang berada dalam industri muzik. Bila nanti aku tak dapat mengutarakan janji-janji padamu, aku mahu kau tahu, aku sering mencoba. Masih ada yang sayang padamu, masih ada yang rindu padamu. Mengapa diragukan dirimu, senyum-senyum selalu. Masih ada yang sayang padamu, masih ada yang rindu padamu. Mengapa diragukan dirimu, senyum-senyum selalu. Masih ada yang sayang padamu. Bulan bintang bercahaya menjadi saksi, angin
Masih ada yang sayang padamu, masih ada yang rindu padamu. Mengapa diragukan dirimu, senyum-senyum selalu. Masih ada yang sayang padamu. Bulan bintang bercahaya menjadi saksi, angin bayu bertiup menyamankan. Walau apa terjadi, di kau tetap ku nanti hingga akhir nanti. Di kau tetap ku tunggu, di kau ku tunggu. Masih ada yang sayang padamu, masih ada yang rindu padamu. Mengapa diragukan dirimu, senyum-senyum selalu. Masih ada yang sayang padamu. Oja dan the legendary Nas Atia. Silakan. Silakan Oja nanti. Duduk silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yes. Masih ada yang sayang. Sila silakan. Tapi dia nervous tak? Jangan Alah, pelik dah. Tapi nak tanya perangai Oja je lah. Itu Oja yang nervous. Tanya pasal Oja tak apa. Kalau gitu biar Okey, jawab. tak Okey, jadi inilah dia pasangan ibu dan anak. Kan? Masih ada yang sayang tadi. Masih ada. Lagu tu Wazik tahun 81 dirakamkan oleh Kak Nas Atia. Tapi kalau kita dengar sekarang ni dinyanyikan bersama-sama dengan anaknya. Adakah memang itu adalah version terbaru yang akan dibuat ataupun yang telah kalau diriliskan? ikutkan yang apa yang kita nyanyikan tadi, belum pernah kita nyanyikan kat mana-mana dan itu baru je buat version tu, tapi je tak sempat rakam. So berpeluang terus nyanyi live dekat MHI. Eksklusif. Ya, keluarkan. Sebab apa? Sebab lagu tu dia macam layan. Betul? Ya. Masih ada yang sayang. Dia melekat kan? Melekat. InsyaAllah. Lagi-lagi dengan suara, ya Allah, masih kekal sedap lah. Ibu panggil. Dia panggil Mama. Mama Nas Atia. Memang kalau kita dengar suaranya, inilah dia suara emas tu, suara emas tu kan? Suara emas otai. Jadi apa rahsia Mama kekal suara yang sedap macam tu mah? Rahsia ni budu dah. Hari ni makan budu. Apa rahsia dia mah? Rahsianya. Apa ada mungkin ada amalkan apa tips ke? Tahu dia kata macam kalau beritahu bukan rahsia. Bukan rahsia lah. Okey. Apa tips yang ada? Tips okey. Itulah kata Oja asyik budu. Kata bawa mengaji selalu. Betul. Gaji. Ya betul. Okey, nak tanya Oja pula lah. Oja, kita tahu Oja pun dah lama juga dalam industri ni. Tapi Oja dulu masa masuk industri pun mula dengan berlakon dulu Masa Ya berlakon. kecil, kan? Tahun 89 je start berlakon dulu. Kemudian tahun 91 Oja start keluarkan album pertama Anak Jalanan. Alahai Anak Omak Yes itu first drama lah. Okey, bayangkan Aziz 89 umurnya 10 tahun. Masa tu Haziq umur Lagi ke? Belum lahir. tapi sekarang kita sebaya kan. Sekarang sebaya. Nampak sebaya. 89 belum lahir. Okey, tapi kalau kita tengok Oja memang keluarganya adalah memang darah seni. Ya betul. Memang darah seni. Kebanyakannya Ibu alhamdulillah. saudara menyanyi, ibunya menyanyi,
sendiri menyanyi kan. Memang pakcik-pakcik pun yang kompos lagu. Masih Ada Sayang pun komposer dia daripada Abang Sulung di sini, Afzan Nizam sendiri. Apa Konojang daripada abang kedua Mama juga. Pakcik saya juga, kita Ismail. Nampak tak? Semua tu ada darah sendiri. Khairul Idlan. Khairul Idlan dia sebenarnya guru asas muzik saya. Aku yang kau panggil sayang. Guru tu mungkin darah dia juga. Jadi bila tengok orang kata perjalanan, perkembangan industri muzik sekarang kan untuk generasi-generasi Oja yang seterusnya. Ya, betul. Adakah memang nak meneruskan lagi dengan darah sendiri? Kalau nak cakap tak terus, Oja daripada dulu pun pernah rasa macam dah malas lah nak nyanyi. Pernah lah ada rasa, tapi macam mana pun nyanyi juga kan. Tetap perform, tetap dalam industri juga, walaupun orang tak nampak di luar di tabir, semua belakang tabir. Oja masih lagi sampai Oja sekarang, Oja betul-betul main business Oja adalah recording studio. Dan orang datang untuk buat lagu dengan Oja. So macam mana pun Oja memang dalam industri daripada betul-betul habis sekolah. Habis sekolah memang Oja kerja. Inilah main business saja. Tak pernah berubah. Tak boleh buat kerja lain. Tapi kalau bercakap tentang dunia seni ni kan, kita tahu yang ramai orang terkesan tempoh hari kan, betul, COVID dan sebagainya. Oja pun difahamkan juga terkesan sangat. Betul. Jadi macam mana Oja boleh kata orang tu survive lah sekarang? Dia nak katakan teruk. Alhamdulillah masih ada job yang boleh dibuat di rumah. Ada yang terpilih lah kan. Tapi macam mana pun dia akan ada rasa kurang tu sikit lah. Tapi macam kawan-kawan yang lain yang ada studio recording sendiri, kebanyakannya katakan ada dalam 10 orang, 8 orang tu tutup studio. Betul-betul bungkus dan terpaksa bawa delivery dan sebagainya lah kan, yang nak tanggung kehidupan seharian. Jadi Alhamdulillah, macam mana pun still standing lah. Alhamdulillah. Rezeki Allah lah nak kata. Allah nak bagi rezeki juga kan. Juga doa Mama. Itu berkat doa dia jugalah. Berkat doa dia juga. So bila tengok gabungan ni Mama, gabungan dengan Oja kan, ada tak rasa macam nak keluar lagu baru lah? Tu dia. Saya sebenarnya ada pencen. Biarlah Oja je. Biar Oja je lah Ini pun nak panggil Abang Syahir. Tak payahlah. Oja pujuk. Pujuk, jomlah kan. Orang panggil ni, orang semua nak tengok. Dia masih ada peminat sebenarnya. Betul. Walaupun tengok dekat Facebook, Instagram dia, dia masih ada peminat dia. Betul. Ya, masih ada DM dia lagi. Oja, jangan terkejut. Hari ni lepas Abang Syahir, tambah peminat muda baru tau. Ataupun sekarang ni, kalau anda sedang menonton sekarang ni, boleh titipkan komen ke ada apa-apa ke. Saya tengok. Tengok dekat Facebook Malaysia Hari Ini TV3. Mungkin ada peminat Kak Nas Atia, Mama dan juga Oja dekat sini. Okey, sambil-sambil Aziz tengok ni, nak tanyalah dekat Mama. Mama, nak tanya tentang kepribadian Oja ni. Mama dah kenal Oja ni dah. Kata orang tu kenal sangatlah. Jadi sisi Oja ni yang kita tahu, ialah Oja ni seorang yang ceria, pandai nyanyi, komposer, buat lirik dan sebagainya kan. Itu dia punya bakat. Di sebalik bakat-bakat tu mungkin ada sesuatu yang macam yang kita tak tahu. Oja ni macam mana orangnya. Perangai dia. Bahaya ni, kadang-kadang dia surprise. Nak kunci mulut Oja je. Maksudnya kadang-kadang masuk air kot. Masuk air. Tapi tu kawan-kawan dia tahu. Orang masak air tu tahu. Itu je lah. Tak adalah rahsia maknanya. Oja pandai masak ke apa ke? Itu jangan harap. Dia memang tak pandai. Sebenarnya saja je buat tak pandai. Nak bagi Mama punya masakan. Nak rasa tangan dia lah. Bila lagi kan? Okey, jom kita baca. Saya dah buka dah. Okey. Lagu yang menaikkan nama Kak Nas. Lagu Sayang, Masih Ada Yang Sayang. Layan dulu-dulu waktu mabuk bercinta. Kak Nas Atia Domo. Saya peminat nombor 1 Oja dan Mama. Ida Zamida. Orang lama suara tetap padu. Umi Zainal. Maksud 1981 adalah tahun perkahwinan saya. Memang meninggalkan kesan lagu ni. 40 tahun laginya Okey, dan ada suka lagu-lagu Mama dari dulu, kini dan selamanya. Semoga Mama terus dikurniakan kesihatan yang baik-baik. Amin. Komen-komen semua banyak sangat. Ni rasanya ni boleh buat fan club dah baru ni. Okey, kalau kita tengok, yalah macam peminat masih ada lagi kan. Jadi macam mana Mama sekarang ni, macam Aziz katakan tadi kan, mungkin ada sesuatu yang mungkin nak buat duet, plan, perancangan. Ke Mama memang nak ataupun Sebenarnya memang nak bersara lah. Baguslah. So memang bagi Oja
tanggungjawab untuk mengeluarkan lagu-lagu yang macam ni, Oja kena nyanyi. Ataupun Oja ada ke macam yalah dengan mama buat lagu untuk mama untuk dia Oja baru cakap dengan dia. Baru lagi Oja cakap dengan dia, Oja sebenarnya ada satu plan di mana kalau ada masa Oja akan rakam semula lagu-lagu, kadang sebab orang-orang sekarang memang tak tahu lagu-lagu lama ni. Tapi lagu-lagu dia masuk jiwa. Betul. Dia akan bila dengar masuk jiwa. Macam Masih Ada Yang Sayang. Dia boleh sekali dengar macam sedap lagu ni. Dia bukan dah hebat macam apa pun, tapi dia masuk ke jiwa. Itulah muzik dia. Bila kita, itu indahnya dengan muzik kan. Bila kita dengar melodi tu memang masuk ke jiwa dan tak perlu lirik, dia dah ada dalam minda kita kan. Itu lagu lama yang dinyanyikan semula. Tapi Oja pun mesti ada lagu baru. Mesti ada. Tengok rambut dah. Tengok rambut dah. Flip. Mesti ada. Lagu apa Oja? Okey, Oja baru release single terbaru Oja. Selepas 2 tahun semua peminat menunggu, so Oja dapat release lagu berjudul Aku Tak Sempurna. Itu album solo Oja, single album solo Oja sendiri. Okey. So dalam single album tu ada berapa lagu? Adakah satu lagu? Ada satu lagu je. Satu lagu saja. So ataupun nak keluarkan beberapa lagu lepas tu buat satu mini album ke? InsyaAllah. Sebab Oja pun ada juga yang keluarkan album juga, tapi kita tak promo betul-betul masa tu. Sebab masa tu baru buat company. So kita nak ada produk dalam company dulu. Tapi ada juga menjadi juga masa tu kan, tapi tak betul-betul boom. Sebab saya difahamkan Oja pernah buat thumb drive apa? Pen drive. Yes, Oja pernah buat lagu raya 28 buah lagu dalam masa sebulan je buat. Itu macam rekod lah kiranya. Macam betul-betul memang tidur studio, bangun pun terus buat lagu. 25 lagu baru. Dan lagu Aku Tak Sempurna dah pun ada lirik video. Yes, lirik video. Yang ada kat YouTube. So lirik video tapi kita buat storyline juga sikit. Effort. Ini. Kita paparkan untuk ini dia. Kalau tengok macam cantik, relax tempat tu kan. Sebenarnya belakang studio je ni. Macam kita tak pergi jauh, kita pergi belakang studio. Ini edit 2-3 jam ni. Lama juga ni. Lama edit dah masukkan dia punya word tu yang lama. Jadi itulah dia lagu baru Oja, Aku Tak Sempurna. Jadi kita nak ucapkan terima kasih The Beautiful Mama Nas Atia. Terima kasih sebab sudi bersama kami. Sudi keluar daripada persaraan untuk datang ke Malaysia hari ini. Ini adalah eksklusif untuk MHI. Thank you so much Oja. Dan lagu Masih Ada Yang Sayang, kita harapkan agar lagu tu dapat dirakam semula. InsyaAllah. Keluarkan suara sikit. InsyaAllah. Lagu-lagu lama dia nanti Oja akan rakam semula. InsyaAllah. Okey. So kita nantikan. Jadi all the best juga untuk Oja. Terima kasih. Dengan lagu ini Aku Tak Sempurna. Tapi kita lihat perfect je. Apa yang tak sempurna? Okey, jadi kita akan dengarkan nanti di penghujung siaran Malaysia hari ini lagu daripada Oja tersebut. Okey, baik. Terima kasih Oja dan juga Mama ya. Alright, jadi kita nak berehat seketika. Kita kembali nanti akan ada satu topik yang patut kita ambil tahu. Iaitu sangat serius, topik mengenai pemerdagangan orang Malaysia di luar negara. Okey, jadi anda jangan ke mana-mana. Okey, kembali lagi pastinya di Malaysia hari ini bersama dengan saya Fazli dan Haziq. Kita nak bercakap tentang peranan NGO dalam mencegah jenayah pemerdagangan orang ni. Kita selalu dengar juga dalam berita ataupun dekat mana-mana juga kita bercakap tentang pemerdagangan orang ni, tapi mungkin ada di antara kita macam tak faham, kurang mengerti makna di sebalik pemerdagangan orang itu. Apa yang boleh kita kata dekat sini adalah perbuatan mengeksploitasikan orang lain untuk kepentingan dan juga untuk keuntungan diri sendiri ni. Dan kadang-kadang orang tu tak sedar pun, Fat. Orang tak sedar yang mereka sebenarnya sedang didagangkan. Jadi untuk anda tahu lebih lanjut mengenai kes pemerdagangan orang, jom kita saksikan laporan ini. Sindiket pemerdagangan manusia di sempadan Malaysia Thailand kembali aktif. Sindiket pemerdagangan manusia bagi eksploitasi seks. 10 kes pemerdagangan rakyat Malaysia di dua negara Aktiviti perdagangan manusia merupakan masalah global yang sering berlaku dalam pelbagai peringkat umur tanpa mengambil kira jantina. Aktiviti ini melibatkan pergerakan manusia secara haram seperti membawa masuk atau keluar buruh secara tidak sah atau secara paksa. Pengambilan manusia bertujuan untuk melakukan aktiviti pelacuran, pekerjaan atau perhambaan. Baru-baru ini tular beberapa kes yang menjadi perhatian ramai yang melibatkan 5 rakyat Malaysia menjadi sindiket pemerdagangan di Myanmar. Mereka akhirnya selamat dibawa pulang ke Malaysia setelah menjadi tahanan di negara tersebut.
Kebanyakannya terpedaya dengan tawaran gaji yang lumayan sehingga terjerat dalam perangkap. Mangsa sempat berkongsikan tragedi hitam sepanjang berada di sana. Lebih memeritkan, mereka dipaksa memakan makanan yang tidak halal seperti daging babi, tikus dan pelbagai lagi kegiatan buruk. Kalau macam perempuan dia ugut, kena rogol apa semua. Lepas tu ada sexual harassment, lepas tu ada ugut makan babi, tikus. Lepas tu dia punya makanan pun memang makanan non halal lah, tapi dia ada juga menu. Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran Kurungan Pindaan 2022 Kurungan Akta A1644 diharapkan dapat menjadi solusi terbaik dalam menzahirkan usaha Malaysia menangani jenayah perdagangan orang dan penyeludupan migran lebih efektif. Sebagai orang awam, kita juga perlu sentiasa peka dan cakna dengan pelbagai tawaran pekerjaan dari luar atau sumber yang tidak sahih kerana takut memakan diri. Dan kebanyakan kes perdagangan orang ni datangnya daripada tawaran kerja. Betul? Kan? Pelbagai tawaran kerja yang kita dapat, tawaran kerja di luar negara dan kita percaya dengan tawaran kerja tersebut dengan tawaran yang sangat lumayan. Betul? Kita dikaburi dengan tawaran duit tersebut. Sampai kan ada yang offer sampai RM10,000, lebih RM10,000. Pergi keluar negara, bila sampai di sana telefon diambil. Semua barang-barang keperluan kita, barang-barang personal kita disimpan dan akhirnya kita didagangkan. Itu salah satu contoh lah yang boleh kita dapat kalau kita nak bercakap tentang perdagangan orang ni. Kalau cerita tentang perdagangan orang ni, dia datang daripada banyak bentuk lah. Ada dari segi seksualiti, perhambaan, tenaga buruh, pembinaan organ, penjualan bayi dan juga banyak lagi sebenarnya aktiviti-aktiviti yang menyalahi undang-undang. Jadi untuk bercakap tentang perdagangan orang ni, kita ada NGO dekat sini dan saya pasti penglibatan NGO dan juga pihak berkuasa juga memegang peranan penting dalam kita nak mengatasi permasalahan ini. Jadi kita bersama dengan Mr. Roland Edward, pengarah penlibatan dan operasi Be My Protector yang membantu Majlis Anti Perdagangan Orang untuk mencegah kes-kes ini. Ya, betul. Apa khabar Mr. Roland? Bagus. Sangat bagus. Hari ini hari bagus. Of course. Akan bertambah bagus apabila kita memberi satu input yang menarik, yang sangat-sangat bagus untuk semua orang yang sedang menonton MH ni tahu, iaitu mengenai perdagangan orang ni. Mungkin kita boleh ceritakan dulu apa itu perdagangan orang? Mungkin ada yang tak faham lagi. Apa yang dibuat? Perdagangan orang ni di mana orang yang dipaksa, dia ditipu, dia dimanipulasikan untuk menjadi pekerja. Ya, di mana bukan saja pekerja buruh dalam banyak jenis pekerjaan, tapi juga dalam kegiatan seks komersial juga. So di mana dia melibatkan lelaki, wanita, kanak-kanak pun juga ya. So dia tak kira bangsa, agama, usia, dia tak kisah. So mana kalau dia nak memperdagangkan untuk keuntungan dia akan cari cara untuk manipulate orang tu nak masuk lah. So kira kalau you tengok macam you nak pergi Australia, ambil petik buah kan, Apple. Dia cakap bayar gaji RM10,000. Siapa nak pergi kan? Ambil Apple senang je. Tapi you pergi sana, pasport kena ambil. You tak ada telefon, you tak boleh talk to your family kan? Tiba-tiba you hilang. Itu kita dikaburi lah kan, dengan kebendaan, dengan wang dan sebagainya. Okey. Jadi kalau kita nak berbalik dekat negara kita ni, kita nak tahulah bagaimana keseriusan tentang permasalahan ini, dan difahamkan juga makin lama negara kita ni makin teruk, kes ni makin lama makin banyak, dan ada tahap-tahap yang mungkin kita boleh faham sekarang ni. Ya, so kita ada satu report yang daripada jabatan daripada US ya. Dia panggil tip report lah. So you boleh Google apa tip report tu. Tapi tip report tu ada 4 tahap. Tahap tip 1, tahap 2, tahap 2 watch list dengan tahap ketiga. So sekarang ni Malaysia unfortunately kita ada kat tahap ketiga. Tahap paling teruk. Tahap ketiga dah 2 years in a row lah. Dah 2 tahun berturut-turut lah. So disebabkan kita bekerja sebagai NGO, kita rasa orang ramai tidak mengetahui lah atau tidak faham apa implikasi dan apa maksud dia yang tip report ni lah kepada negara Malaysia. Okey, jadi bila dilihat 2 tahun berturut-turut Malaysia berada di tahap 3.
Jadi mungkin apa peranan yang dibawa oleh Be My Protector untuk membantu? Okey, so Be My Protector ni kita NGO yang kira unik lah. So yang pertama, kita ada aplikasi, alright. So kalau orang pergi ke Apple Store atau Google Play, you boleh look for Be My Protector, ya. Di mana aplikasi ni dia memberi kuasa kepada orang ramai, kepada publik, siapa-siapa saja di Malaysia lah, untuk melaporkan apa saja yang mencurigakan. Maksudnya dia ada orang ke atau tempat yang mencurigakan, dia boleh report melalui aplikasi kita. Di mana kita bekerja dengan MAPO. MAPO adalah Majlis Anti Perdagangan Orang, dan juga NGO, CSO lain dan juga organisasi lain atau individu lain, bergantung kepada kes yang kita terima. So kes-kes ni boleh melibatkan pelacuran, boleh melibatkan child begging, ya. So yang aplikasi ni yang paling bagus ni sebab you boleh melaporkan dalam masa 5 atau 6 step dalam 1 minit. Laju lah. Laju, senang. Sebab kita dah letak mana, dia boleh ada tick box, ya. You boleh siapa dekat mana, you boleh letak you punya informasi. So sebab tu memudahkan orang nak buat benda yang baik dan benda yang betul. Sebab kadang-kadang kita nak buat benda yang betul yang baik, kita kata susah nak pergi report polis lah, nak beratur lah, nak pergi jam susah kan. So sekarang kita kasih dia senang untuk membuat benda yang bagus dan yang betul lah. Okey, kita tahu bahawa sekarang ni dah pun menggunakan teknologi lah kan. Ya, betul. Kalau kita nak melaporkan pelbagai kesalahan, kes dan sebagainya. Tetapi mungkin ada di antara kita yang kurang memahami tentang kes ini, perdagangan orang. Mereka rasakan bahawa benda ini adalah betul. Tetapi di sebalik apa yang betul ini, di sebalik itu sebenarnya berlaku isu-isu yang sebegini rupa. Jadi untuk memudahkan kita untuk memahamkan kepada kita ni, macam mana yang kita nak tahu sebenarnya itu merupakan perdagangan orang? So yang ni of course I cakap bila you ada lebih experience, you ada lebih ilmu, you ada lebih kita katakan berganding tangan dengan kita, boleh volunteer macam tu kan. You akan lebih memahami. Sebab bila kita fikir day to day living, kehidupan harian kita, kadang-kadang kita sangat busy dengan kita punya life. Ya. So kita ada satu program kita panggil pahlawan program. Kita panggil pahlawan, ya. Sebab kita nak jadi pahlawan untuk Malaysia lah. Ya. So pahlawan program ni kita nak launch kepada sekolah, rukun tetangga, institusi pengajian tinggi dengan juga pejabat-pejabat. Di mana program ni kita ada satu program, ada 3 segmen, ada 9 sesi. Di mana dalam 9 sesi ni kita akan membantu community, sebab kita punya tagline tahun ni, kita nak membantras perdagangan orang sebagai community. Yang saya selalu suka cakap, kalau satu orang buat 100% boleh mati. Tapi kalau 100 orang buat 1%, 100% juga. Right? So kalau kita berfikir sebagai community dan kita membantu kerajaan kita, kita boleh berjaya sebenarnya. Okey, kalau dekat Malaysia ni tadi kita pun dah cakap tentang perdagangan orang ni datang daripada pelbagai bentuk. Ya, betul. Okey, kalau ikut laporan di Malaysia ini, bentuk mana yang mungkin menduduki tangga teratas dalam isu ini? So kalau kita ikut tip report tu, yang that one is specifically forced labour dalam plantation lah. Okey. Tapi macam you cakap, ada lagi sektor-sektor lain. Tapi sebabkan kadang-kadang kita susah nak dapat data. Right? Okay, contohlah, kita ambil pelacuran. Kalau orang pergi pelacuran, dia bukan bayar LDHN, dia bukan ada tax profile kan. Dia tak ada receipt kan. So kalau you fikir macam tu, memang kebanyakan orang cakap aktiviti yang melibatkan perdagangan orang is not traceable. So kebanyakan adalah andaian daripada kriminologi atau polis atau yang ni statistik untuk pornografi kanak-kanak sedunia. Dan ini adalah yang lead to perdagangan orang. Boleh. Sebab kita cakap pasal penganiayaan kanak-kanak, sebab bila dia dianiaya di rumah, dia lebih senang nak boleh masuk ke dalam perdagangan. Sebab dari rumah dia tak rasa kasih sayang, dia tak dapat dia punya keperluan kat rumah. So senanglah orang nak manipulate dia kan. Ya, jadi sebagai orang kita yang ada anak kan, yang sangat risau dengan keadaan semasa apa yang berlaku di seluruh dunia sekarang ini, yang semua benda berlaku sangat pantas. Jadi apa antara langkah-langkah yang boleh dilakukan oleh kita selain daripada kita boleh gunakan apps itu untuk track? So saya rasa kita
kena nombor satu sebagai rakyat Malaysia, kita sebenarnya rakyat yang bagus. Kita nak lebih perhatian. Kita nak lebih perhatian kepada bukan saja diri sendiri, tapi sebagai komuniti kita. So contoh kan, kita cakap kita semua dah kahwin kan, kita tak boleh bersama kita punya isteri for example 24 hours, betul tak? Tapi katakan isteri you dekat sebelah saya, bila ada kecemasan, you nak saya tolong. Kan? So would you do the same untuk isteri saya lah. Kita kena fikir macam tu. So kalau kita fikir macam tu, kita akan memang nak membantu orang lain, sebab bila keluarga kita atau kita punya orang yang kesan yang susah, kita nak orang lain juga tolong dia. Okey, anda kata kalau tak ada penglibatan daripada komuniti ini kan, apa mungkin kesannya kepada Malaysia? Sebab yalah kita lihat dah tahap 3 ni, kita tak nak ianya meningkat. So katakan kalau komuniti memang tak nak get involved lah kan. Tak ambil tahu. Okey, so you fikirlah kalau kita ada 1,000 orang. Okey, kita ambil contoh pasar malam. Okey. Semua orang buang sampah kat pasar malam. Lepas dia pergi sampah kat mana-mana, ada satu orang je nak kutip. Susah kan? Susah. Mungkin berjam, betul tak? Tapi kalau everybody pergi pasar malam, dia buang sampah kat tempat yang betul, atau dia ambil sampah balik rumah buang kat tempat yang betul. Kena bersihkan tak perlulah. Mungkin sikit lah, mungkin ada lah kan. Tapi kalau you fikir macam tu, you nak bantras berbenangan orang pun, kalau komuniti fikir macam itu, senang. Okey. Dan ada sebenarnya, bila dah sampai ke tahap 3 ni, jadi maknanya banyaklah kes-kes rakyat Malaysia yang telah pun didagangkan di luar negara. Jadi, ada tak cara untuk kita selamatkan mereka yang telah pun pergi dan telah pun berada di sana, telah pun didagangkan yang kita tak dapat nak trace lagi? So, yang orang yang telah didagangkan tu adalah cara-cara dia. Tapi bukan 100% kita boleh selamatkan. Disebabkan kadang-kadang yang bila dia pergi pun, dia pergi secara tak betul. Mungkin dia pun pergi secara ikut pintu belakang pergi ke negara lain. Dia tak ada dokumen kan. So, yang faktor-faktor ni kita kena mengambil tahu jugalah. So sebab tu saya cakap kalau macam BIM Protect ni, yang salah satu kita nak buat, kita nak tambah nilai kepada orang lah. Bukan macam tak cenggo itu tambah nilai lain. Tapi kita nak kasih manfaat kepada orang, mana kita nak kasih dia ilmu, kita nak kasih dia peralatan yang dia boleh guna, dia boleh tahu dalam kehidupan keharian mereka. So bila dia aware, bila dia tahu, dia boleh nampak. Bila dia nampak, dia boleh perhati. Bila dia perhatian, dia boleh berfikir sebagai community. Jadi perlu ada keyword dia tu, community. Perlu kita berganding bahu. Okey, yang terakhir sekali, apa mungkin kata-kata nasihat kepada kita? Kita kadang-kadang kita tak sedar sebenarnya kita ni dalam kepompong untuk ditipu dan sebagainya. Apa kata-kata nasihat kepada penonton Malaysia hari ini supaya tidak terjebak dalam jenayah ini, dan difahamkan ada My Pahlawan tadi tu? Boleh cerita sikit? So, yang paling senang kalau yang pertama, download kita punya aplikasi tu, muat turun daripada Google Play atau Apple Store. Yang Pahlawan program ni kita lancarkan. Rukun tetangga atau pejabat boleh communicate dengan kami, boleh cari kami dekat Facebook ke atau Instagram, Be My Protector. Okey, yang kita boleh lancarkan program bersama pejabat, rukun tetangga, sekolah ataupun institut pengajian tinggi lah. So di mana kita akan kasih tailor make lah sikit, kita ubah suai sikit bergantung kepada keperluan siapa yang approach kita lah. Jadi itulah dia. Peranan untuk kita bantras jenayah ini bukanlah hanya MAPO punya peranan saja, bukanlah Be My Protector punya peranan saja, bukan NGO punya peranan saja. Semua satu komuniti harus berganding bahu untuk kita bantras jenayah pemerdagangan orang. Sebab kita faham bahawa jenayah ini adalah sentiasa berevolusi mengikut peredaran zaman. Jadi kita pun harus cakna juga tentang perkara ini. Anda kata kalau kita ni berkomuniti, bergandengan sama-sama, tak jadi satu tak jadi perkara yang mustahil lah untuk kita berbantras isu ini. Dan first step dia tu, kita harus orang kata keluar daripada tahap 3 tadi. Betul. Kan? Untuk tahun ini. Kita cuba. InsyaAllah kita sama-sama ganding bahu rakyat Malaysia. Saya percaya anda mampu. Jadi terima kasih. Senang, ada aplikasi. Kan? Kadang-kadang kita tahu tentang isu itu ataupun kes itu, tapi tak tahu macam nak report dan sebagainya. Takut salah report ke apa kan. Jadi sekarang ni kita tahu ada aplikasi, anda kena muat turun di handphone anda masing-masing. Alright, jadi kita ucapkan terima kasih kepada Mr. Roland Edward, pengarah pelibatan dan operasi Be My Protector, sudi bersama dengan kami di MSI hari ini. Kita nak berehat seketika. Kembali kita selepas ini ada aktiviti. Sebab ada bau stokin ni. Okey, kita nak cakap
aktiviti cuti sekolah di mainan stokin. Ya. Kita akan kembali selepas ini di MH. Ya, jangan ke mana-mana. Betul. Ni stokin. Oh, stokin kau. Okey, Malaysia hari ini kini kembali. Saya pasti ada dari kita yang tengok Malaysia hari ini pada hari ini bersama dengan anak-anak kan. Kadang-kadang ada di antara anak-anak kita ni yang cakap dekat mama papa bosanlah asyik main tu, asyik main ni saja. Apa lagi aktiviti-aktiviti yang boleh kita buat bersama dengan anak-anak kita? Ini dia. Salah satunya adalah permainan stokin. Gunakan stokin yang ada di rumah untuk anda buat sesuatu yang hebat. Inilah dia, kita bawakan kepada anda dua orang yang sangat-sangat hebat, sangat-sangat berbakat. Puan Shahnin Abdullah dan juga Cik Nur Hidayah Muhammad Faiz yang dah siap lah mainan stokin. Bukan mainan puppet. Bukan. Ini adalah anak patung daripada stokin. Ini kalau kita tengok sekarang ni dekat visual anda, ini antara anak patung yang telah pun dihasilkan. Kita gunakan stokin-stokin yang ada orang stokin lama-lama dibuang. Okeylah, Meg kita tunjuk stokinnya. Contoh. Ni stokin dia. Ni stokin yang digunakan. Ini adalah... Yang awak stokin dah? Bukan. Kalau saya punya dah ada bau sikit lah. Dan ini adalah hasilnya. Ya, nampak? Daripada ini menjadi ini. Jadi bagaimana cara nak buatnya? Jom kita bersama dengan Puan Shahnin. Puan Shahnin dah start buat dah tu. Ya. Okey, jom kita tengok. Okey, apa yang mungkin kita boleh belajar daripada stokin ini, Puan Shahnin? Okey, Assalamualaikum semua. Okey. Sempena cuti sekolah ni, anak-anak semua boleh buat aktiviti di rumah di mana stokin yang diorang, tapi make sure lah stokin yang you all pakai tu semua yang bersih. Tak adalah pakai yang dah hitam-hitam, yang tambah dah hitam, tapi janganlah macam tu sebab hygiene juga kan, kotor-kotor. So mana confirm ada lebihan stokin dekat rumah tu, so you all anak-anak semua boleh hasilkan socks toys. Okay, socks toys ni kita hanya perlukan stokin. Tak kisahlah variety of stokin pun boleh. And then kita perlukan fiber. Kalau you all tak ada fiber, ambillah mak punya yang bantai dah lama tu kan. So kita boleh tukarkan kepada kekabu. Kita buka, kita keluarkan, ambil kekabu yang kat dalam. Right? Okey. So stokinnya ini. Okey, Aziz. Jom kita masukkan. Okey, fiber. Okey, masukkan fiber. Masukkan fiber sampai ke dalam. Tangan tak payahlah. Dia macam nak pakai sarung tangan. Masukkan fiber saja. Macam gitu je lah. Okey, lagi nak banyak lagi. Penuh lagi. Masukkan lagi. Oh, macam best saya nak satu juga. Okey, stokin kan dia ada macam-macam fabrik. Okey, ini kita pakai untuk body dia, untuk bahagian badan dia kita perlukan yang jenis nylon. Sebab kita nak nampak dia punya cabi-cabi dekat pipi dia ni. So kita pakai yang jenis nylon. Okay, so alright. Good. Okay. Good. Apa tu? Bahu jadi ni dah good. Alright. Ada dekat masukkan je pun. Macam mana nak jadikan dia kepala? Alright. Okay, kita nak jadikan kepala. This one you kena tolak sampai ke dalam. Tolak je. Tolak. Okay, atas ni kamu ni tolak je. Ikat. Ikat pakai apa? Ikat. Kita ikat. Matikan dia. Matikan dia terus. Kita jadikan dia macam ni. Saya boleh. Okey. Make sure tarik kuat. Okey. Boleh. Okey. Dah siap. Macam seram je tengok rupa dia. Okey. Dia jangan letak dekat bawah bantal pula. Okey. Ni bagi anak saya pun takut ni. Okey. Dan ikat atas simpulkan. Tolak. Tolak ni. Asal kau punya gemuk kan? Sihat. Dia sihat. Dia sihat ni. Oh, sihat. Okey. Sihat saya punya. Okey, ni kita matikan. Alright. Kalau saya lah puan, saya dah puas hati dah dengan ni. Ini kurang vitamin. Okey. Then kita jahit. Jahit. Oh, kena jahit pula. Ya. Okey, macam ni. Macam mana jahit dia, puan? Ni divided by 2. Okey. Atas Matikan ni, dia. Pastikan muka dia jenis bulat lah. Mana Jangan muka dia? Muka dia kat bagian atas. Yang ada rambut ni. Ni rambut dia. Ni akan jadi rambut dia nanti. Okey. So, cocok tengah. Cocok tengah. Pusingkan dia. Pusingkan dia macam ni. Lilit. Lilit. Okey, yang mana tengah tengok ni rasa macam seram je tengok. Ini baru permulaan. Belum siap lagi. Sabar. Jangan judge dulu Okey. Cocokkan dia. Okey.
Okey. Dan Ahmad tak, dia punya benang tak mati pula. Okey, ini kita nak jadikan kaki dia. Kaki pun gunakan benang juga. Pakai nak matikan kaki dia ni. Tapi ini kalau kita dah biasa buat senang. Yes. Jadi kan ini kita baru nak buat. Kaki dia. Baru nak buat tu lah jadi rupa lain. Oh, kaki dia. Nampak tak kaki dia? Nampak tak kaki dia? Okey, then you Okey. matikan kat sini. Oh, okey, matikan. Dah mati dah? Dah mati. Macam ni matikan dia. Senang je. Okey, gunting. Oh, ikat dulu lah. Ikat dulu. Senang betul guna Right, benang. ni dah nampak dia punya base. Ni kepala. Okey. Ni kaki dia. Badan dia lah. Alright. Untuk bahagian baju dia, kita ambil ni stok. Kita perlukan stokin yang ada panjang tak, bukan yang anklet punya yang macam ni tak boleh. So kita macam ni. So kita potong half from here. Tapi you all ukur dulu. Sampai mana dia punya ni. Dari sini sampai sini. So sampai sini. Kalau macam ni saya nak pakai dia pakai pakai lutut, cabang lutut. Tak apa, kita ada legging dia. Okey. Sebelum potong ni ukur dulu. Ukur dulu, kena ukur dulu. Jangan ni, ukur. Okey. Sini sampai sini. Baju Je kan? Kalau saya nak lebih tutup aurat sikit. Tutup aurat dah. Pakai kena tudung lah semua. Okey. So, yang ini kita masukkan dia. Skirt dia lah ni. Ada skirt dia. Ni dekat bahagian bawah ni. Okey. Nampak tak dah terbuka dah topi dia. Sial dia. Malu. Saya pakaikan. Ni jadi saya punya. Baik. Okey. Jadi kita dah tukar masa ni rasanya ni. Okey. Jadi kalau misalnya kata mereka nak belajar ni macam mana, Puan? Okey, boleh layari www.gmkl@gmail.com.my ataupun kamu boleh terus direct ke Gap Mara Kuala Lumpur. Ataupun boleh terus menghubungi saya. Betul. Nak jadi student pun boleh juga. Boleh. Contohnya macam ni Cik Hidayah kita ni. Cik Hidayah nampak dia sampai macam ni. Tak siap lagi. Sihat sikit. Oh, sihat sikit. Ni siapa punya? Ni bukan awak punya ke tadi? Saya punya ni masih lagi macam ni. Okey, tapi inilah hasilnya. Dia akan ada tangan, dia akan ada topi dan dia akan ada butang-butang baju ni. So dia bolehlah jadi sempurna. Betul. Kalau nak try bolehlah cuba gunakan stokin. Minta izin mak dulu. Jangan tiba-tiba ambil stokin, buat. Mak dah tak ada stokin nak pakai. Okey, jadi ini antara aktiviti-aktiviti yang boleh kita buat bersama dengan anak-anak kita. Dan dalam masa sama juga wujudkan kreativiti lah. Kan? Sebab kreatif tu kita tengoklah macam mana kita nak buat baju dia, gunakan stokin macam mana, warna apa. Betul. Kan? Kreatif tu mungkin specifically untuk anak-anak saja. Untuk kita dah tak ada dah. Kita serahkan dekat anak-anak kita saja. Okey, terima kasih Puan Shanin. Terima kasih Cik Hidayah. Jadi kalau nak belajar banyak aktiviti-aktiviti bukan saja dengan stokin ni, boleh hubungi Puan Shanin ataupun Giat Mara Kuala Lumpur. Alright, kita nak berehat seketika. Ada lagi persembahan Oja menanti anda di MSI. Hai, nama saya tadi saya buat kan? Dah siap. Lawak. Tapi awak punya tengok. Dia cute lah. Cute. Saya punya dia sadar sikit. Nampak? Mana kamera tu? Ini saya punya sadar ni. Nampak? Dia ikut pada tuan ni. Gemuk. Kita namakan dia Afad. Sama. Alright, jadi itulah dia antara aktiviti kami bersama Malaysia hari ini. Jadi kalau anda nak tengok balik, boleh tengok dekat Facebook MHI TV3. Full kita ada. Betul. Okey, tadi Aziz kata kalau kita nak buat permainan ataupun melalui stokin ni, kena stokin yang tak ada bau-bau kan? Sebab apa? Kalau dia berbau tu, itu menandakan bahawa kita punya kaki ni ada masalah kesihatan. Maknanya besok kita boleh ambil tahu mengenai kesihatan kaki. Betul. Okey, esok kita akan bawakan penjagaan dan kesihatan kaki. Jadi anda kena tengok Malaysia hari ini pada esok hari. Jadi untuk hari ini dah selesai sambil-sambil Puan Shanin dan juga Cik Hidayah kita buat socks toy ni. Betul. Kita nak tinggalkan anda dengan persembahan lagu baru daripada Oja, Aku Tak Sempurna. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. Pernah aku bertanya, apabila tiba masanya gagal dalam semua, adakah kau masih bersama? Mungkin hari mendatang tidak seperti disangka, seperti yang terbayang. Adakah kau masih bersamaku? Bila nanti aku tak dapat memutarkan janji-janji padamu,
sempurna. Bila nanti aku tak dapat mengotakkan janji-janji padamu, aku mau kau tahu, aku sering mencoba. Ku tahu pahit untuk terima, tapi bukan ini yang dipinta. Terima kasih kerana kau sentiasa